Lepas jasa nak hidupkan semula Akta 803 pula. Rupanya ada terlintas dalam pemikiran pemimpin kerajaan Tebuk Atap untuk menghidupkan semula Undang-Undang Anti Berita Tidak Benar. Menteri Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri Datuk Taqiyuddin Hassan berkata ia di antara beberapa langkah untuk membendung maklumat yang tidak betul dan menghasut, terutama terhadap pihak istana. Beliau mendakwa negara ini sedang menghadapi ancaman berita menghasut dan palsu yang ditangani menerusi peruntukan di bawah undang-undang yang sedia ada. Kata Taqiyuddin, berita palsu digunakan sebagai media untuk menyebarkan bahan hasutan yang kadang-kadang menyinggung perasaan Raja-Raja Melayu. Kami akan terus memantau berita palsu dan melibatkan pihak berkepentingan untuk mencari langkah-langkah yang berkesan termasuk menggubal undang-undang berita anti palsu baharu jika perlu. Katanya dalam balasan bertulis kepada anggota Parlimen Baling, Datuk Seri Abdul Aziz Rahim. Aziz bertanya apakah kerajaan sedang merancang untuk menghidupkan kembali Undang-Undang Anti Berita Tidak Benar 2018 kerana ada banyak artikel berita menghasut yang disebarkan. Setelah belanjawan 2021 memperuntukkan 85.5 juta ringgit untuk menghidupkan Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa, kini ada ura-ura untuk menyekat kebebasan bersuara. Dana sebanyak 85.54 juta ringgit yang diperuntukkan untuk jasa adalah keterlaluan. Ia turut dikritik oleh penganalisis. Ahli Parlimen Lembah Pantai Fahmi Fazil menggesa Menteri Komunikasi dan Multimedia serta Menteri Kewangan membatalkan cadangan mewujudkan semula Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa. Sebagai perbandingan, setiap petugas barisan hadapan hanya diberikan one-off RM500 sahaja, bukan setiap bulan. Taska untuk mereka pula hanya diberikan RM30 juta. Tiba-tiba untuk propaganda Kerajaan Perikatan Nasional diperuntukkan RM85.5 juta. Adakah ini masuk akal? Sedangkan seperti kata Ahli Parlimen Lembah Pantai Fahmi Fazil, dana berjumlah RM85.5 juta itu boleh diguna untuk membina 2 klinik kesihatan jenis 2 yang dilengkapi peralatan perubatan terkini dan mampu memberi khidmat kepada 500 hingga 800 pengunjung setiap hari, atau digunakan untuk membina 3 bangunan sekolah dengan 24 bilik darjah setiap satu, atau ia juga boleh dimasukkan ke dalam tabung cerdik di mana jumlah ini mampu membeli 85,000 komputer riba tambahan untuk pelajar tidak mampu bagi mengikuti pembelajaran secara dalam talian. Pendeknya, macam-macam yang kita boleh buat dengan RM85.5 juta untuk jasa dan RM86 juta untuk penggerak komuniti tempatan yang mendatangkan manfaat terus kepada rakyat. Untuk rekod, Undang-Undang Anti Berita Tidak Benar Akta 803 pernah dikuatkuasakan pada April 2018 semasa pemerintahan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Undang-Undang Anti Berita Tidak Benar telah dibunuh oleh Kerajaan Pakatan Harapan apabila Dewan Rakyat meluluskan Rang Undang-Undang Anti Berita Tidak Benar Pemansuhan 2019. Jika kedua usaha ini terjadi, ia ibarat paku terakhir buat keranda demokrasi. Kita akan hanya mendengar dongeng indah daripada propaganda jasa sedangkan maklumat sebenar berkemungkinan besar disembunyikan. Belanjawan 2021 disifatkan sebagai jumlah imajinasi kreatif oleh Ahli Parlimen Kulim Bandar Baharu, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail kerana wujudnya unjuran pendapatan yang meragukan. Mungkin namanya bukan Hal Ehwal Khas Jasa, begitu juga mungkin namanya bukan Undang-Undang Anti Berita Tidak Benar Akta 803 kerana sudah dijenamakan semula. Tetapi berilah apa-apa alasan mengarut untuk menjustifikasi peruntukan ini, rakyat tidak akan percaya. Jangan hina kebijaksanaan rakyat.